menyentuh permasalahan fiqh, permasalahan fiqh ni dan hukum hakam. Apa yang difahami daripada dua dalil Al-Quran dan hadis ni, apa yang difahami oleh ulama-ulama fiqh? Pertama sekali, sudah tentu mereka memahami bahawa kata fiqh, sebab al-fiqhu ini bermakna al-fahmu wal ma'rifah, faham dan mengerti. Jadi apa yang ulama fiqh faham daripada dua ayat dan hadis ni? Ayat dan hadis, pertamanya, membunuh sesama manusia itu hukumnya haram. Hukum membunuh manusia, sesama manusia adalah haram. A haram membunuh B, B haram membunuh A. Dia tidak boleh, kalau kita buat berdosa, kerana perbuatan haram ini bila dilakukan mendatangkan dosa, bila ditinggalkan mendatangkan pahala. Itu perbuatan haram. Contohnya minum arak. Bila kita minum dapat dosa, kita berhenti minum dapat pahala. Jadi orang yang berhenti meminum arak, orang yang berhenti dari tabiat meminum arak, mereka adanya dikurniakan pahala. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan perkara haram. Bila mereka meninggalkan perkara haram, maka dapatlah pahala. Kalau mereka sebelum itu melakukan perkara haram, minum arak, mereka dapat dosa besar. Dalam salah satu dari as-sab'ul mubiqat, hadis, dosa besar. Jadi sama macam membunuh sesama manusia, hukum asalnya ialah haram. Hukum asal dia harus, maafkan saya, tapi ada dalil yang mengikat menjadi haram, mengikat hukum itu menjadi haram. Apa dia? Dua, satu Al-Quran, ayat Al-Quran, satu hadis Nabi ni. Pertama ayat Quran, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu ayat Al-Quran. Hadis Nabi, ini dia, la yahilu damim ri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tak halal ditumpahkan darah seorang muslim, ini dia tak halal dibunuh seorang muslim. Itu hukum pertama. Yang kedua, illa bil haqq. Namun demikian, ada keadaan yang membolehkan seseorang muslim itu dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh. Ada keadaan yang membenarkan. Itu kata bil haqq. Maka ditafsirkan bi ihda thalath. Salah satu di tiga perkara ni kalau ada, maka seseorang muslim yang memiliki satu di tiga perkara ni boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Apa dia pertama, tuan-tuan? As-sayyibu zani. As-sayyib ini seseorang yang telah berkahwin. As-sayyib. Dalam enakmen keluarga Islam, bila kita nak memohon perkahwinan, dalam borang nikah itu ada status bagi pengantin perempuan ni, bujang, dan pengantin lelaki juga sebenarnya. Bujang, berkahwin. Kalau suami mungkin dia nak poligami, janda, duda, dia dah pernah bercerai atau kematian suami, minta isteri nak kahwin kali kedua. Duda kalau lelaki, janda kalau perempuan. Sayyib, ni dia, tuan-tuan. Sayyib ini seseorang yang, khususnya wanita, seorang wanita yang belum pernah bernikah tetapi telah melakukan persetubuhan haram. Itu namanya sayyib. Biasanya mereka yang sabit kesalahan melakukan persetubuhan haram, dan dalam keadaan tertentu mungkin telah mengandung, kena kahwin. Jadi dalam borang tu dia tak boleh letak darah, dia kena letak sayyib. Dan yang akhir sekali, janda berhias. Janda berhias ni seorang wanita yang telah berkahwin tetapi
diceraikan atau kematian suami sebelum melakukan persetubuhan halal. Itu nama janda berhias. Kalau di 9 section 13 dalam kurungan 2, dalam orang tu ada, itu janda berhias. Dia dah kahwin tapi diceraikan oleh suami dia, atau kematian suami, atau kematian suami sebelum melakukan persetubuhan. Kan katalah pagi nikah, petang cerai contoh, atau pagi macam kes baru ni, pengantin perempuan yang meninggal sehari selepas berkahwin kan. Gambar kahwin berpakaian pengantin semalam tu ada, hari ni dah meninggal. Hari ni dah meninggal. Jadi kalau yang meninggal tu pengantin lelaki, maka pengantin perempuan ni kalau tak bersetubuh dengan suami dia, maka jadilah pengantin perempuan itu janda berhias. Janda berhias, janda tu pada status perkahwinan, bukan keadaan dia sebagai seorang isteri, tapi tetap dia kata janda berhias juga. Jadi kita balik pada perkataan kalimah dalam hadis ni, as-sayyib. As-sayyib ni orang yang telah berkahwin. Az-zani kemudian berzina, maksudnya dia adalah penzina muhsan. Maksudnya dia telah pernah bernikah, melakukan persetubuhan halal, tapi berzina pula. Mungkin dia berzina, kalau lelaki lah, mungkin dia berzina dengan anak dara, ataupun dengan janda, ataupun dengan yang lebih menakutkan dengan isteri orang. Kalau yang perempuan pula, mungkin dia berzina dengan suami orang, ataupun lelaki bujang, ataupun mungkin duda. Tapi dia ni janda, dah pernah melakukan persetubuhan halal, kemudian berzina pula. Maka orang yang pernah berkahwin, pernah bernikah, pernah berkahwin, pernah melakukan persetubuhan halal, apabila dia berzina, maka dalam undang-undang syarak, hukum syarak mereka ini direjam sampai mati. Itu maksudnya halal darah tadi. Mereka akan direjam sampai mati. Lagi tak mati direjam. Kalau tak pernah bersetubuh, tak pernah melakukan persetubuhan halal, terus berzina, mereka kena 100 kali sebatan. Kenapa hukuman bagi yang telah berkahwin lebih berat daripada yang belum berkahwin? Sebab yang dah berkahwin itu sudah kenal yang halal tapi tetap memilih yang haram, maka perlu dijatuhkan hukuman yang berat. Yang belum pernah berkahwin, dia tak pernah rasa yang halal, dia melakukan yang haram. Yang halal ada, tapi kenapa buat yang haram? Yang dah kahwin ni dah kenal yang halal, tapi kenapa pilih yang haram? Jadi dia beza. Yang belum halal ini, belum kenal persetubuhan halal ni, mereka masih diberi peluang. Kalau dah selesai hukuman 1 kali sebat, nak kahwin, boleh kahwin ni, berkahwinlah. Itulah yang berlaku dalam filem Semerah Padi antara Aduka dengan Dara. Kalaulah kedua-dua Aduka dan Dara telah berkahwin, katalah Dara kahwin dengan Taruna, Aduka kahwin dengan perempuan lain lah, tak tahulah siapa, tapi Aduka tetap bersetubuh, tetap melakukan zina dengan Dara, maka Aduka dan Dara hukumannya tak ada lain, direjam sampai mati. Itu yang dilihat dalam kes Jejaka dan Galak. Tapi dalam ceritanya dikenakan hukuman sula. Mungkin kerana hukuman sula dijatuhkan kerana mereka melawan hukum pemerintah. Lepas tu dikenakan hukuman
sula, dan mereka melakukan